Untuk bahagian 1, sila isi maklumat seperti biasa mengikut maklumat yang diperlukan pada ruangan kosong yang telah tersedia. Bahagian 2, sila lawat ke sistem semak maklumat sendiri dalam SM2 untuk memperoleh maklumat seperti tarikh dan surat rujukan SPANS. Bahagian 3, bagi pegawai yang sudah selesai dengan bahagian 1 dan 2, maka borang tersebut hendaklah dikembalikan kepada pihak BEP dalam 3 salinan bersertakan salinan kad pengenalan yang terkini. Bahagian 4, untuk makluman, pegawai tidak perlu mengisi bahagian 3 dan 4 kerana ianya untuk kegunaan pejabat sahaja. Terdapat 4 muka surat pada lampiran B yang dibahagikan kepada 8 bahagian. Pegawai hanya perlu mengisi borang lampiran B sekiranya mereka ingin mengisytiharkan harta untuk kali pertama atau pegawai tersebut ingin melakukan tambahan perisytiharan harta. Sila tandakan tik pada kotak yang berkenaan. Sekiranya anda ingin mengisytiharkan harta untuk kali pertama, tandakan pada kotak kali pertama. Manakala sekiranya anda ingin menambah harta untuk perisytiharan, sila tik pada ruangan tambahan harta. Bahagian 1, sila isi maklumat pada ruangan kosong yang telah disediakan. Untuk bahagian status, sila tandakan mengikut status pegawai yang terkini. Sebagai contoh, pegawai yang berstatus bujang hendaklah mengisi kotak tersebut dengan nombor 1 dan sebaliknya. Bahagian 2, pada bahagian 2 pula, pegawai yang mempunyai suami atau isteri hendaklah mengisi nama suami atau isteri beserta nombor kad pengenalan serta pekerjaan sekiranya ada. Jika suami isteri tidak mempunyai pekerjaan, biarkan ruangan tersebut kosong. Jika pegawai tersebut mempunyai anak atau tanggungan, sila isi maklumat pada Seksyen B. Jika anak atau tanggungan tidak mempunyai pekerjaan, sila biarkan kosong. Bahagian 3, untuk bahagian 3, maklumat boleh diperoleh dari slip gaji pegawai. 3I ialah gaji pokok pegawai dan 3A2 ialah jumlah semua allowance yang ada. Manakala untuk 3A3, 3I4 dan 3A5, maklumat ini perlu diisi sekiranya berkaitan. Jika tiada, maka biarkan ruangan tersebut kosong. Selain itu, pegawai atau suami atau isteri yang mempunyai pinjaman seperti Sabah Credit Corporation perlu mengisi di ruangan lain-lain. Bahagian 4, pegawai hendaklah mengisi maklumat dalam ruangan yang berkaitan sahaja. Maklumat yang diisi hendaklah selaras dengan maklumat yang diisi bahagian 1. Jikalau pegawai mempunyai pinjaman perumahan, kenderaan atau koperasi atas nama sendiri, maka pegawai diwajibkan mengisi pada ruangan yang pegawai. Jika tiada, sila nyatakan tiada. Bahagian 5, sebagai peringatan, maklumat pada bahagian 5 hendaklah selaras dengan maklumat yang akan diisi pada bahagian 4. Kedua-dua bahagian ini perlu diisi sekiranya terdapat harta yang ingin diisytiharkan. Sila isikan maklumat nama pemilik harta tersebut, alamat harta tersebut dan lain-lain. Manakala pegawai dimohon untuk menyemak semula dokumen pinjaman untuk memperolehi maklumat bagi ruangan nombor 8. Setelah menyelesaikan segala pengisian maklumat pada bahagian ini, maka pegawai diminta untuk menandatangani pada bahagian ini. Pegawai diminta menandatangani pada bahagian 6 bagi memaklumkan bahawa setiap maklumat yang diberikan adalah tepat dan sahih. Lampiran C terdiri daripada 4 bahagian iaitu pertama, keterangan mengenai pegawai, 2, pengakuan pegawai, 3, urus setiajabatan dan 4, keterangan mengenai pelupusan harta.
Namun begitu, pegawai hanya perlu mengisi maklumat pada 3 bahagian sahaja, iaitu pertama, keterangan mengenai pegawai, 2, pengakuan pegawai dan 4, keterangan mengenai pelupusan harta. Pada bahagian 1, keterangan mengenai pegawai, pegawai hendaklah mengisi maklumat diri mereka seperti nama penuh, nur kad pengenalan, jawatan atau grade yang dipegang, alamat tempat bertugas, alamat kediaman dan status. Bagi mengisi status, pegawai hendaklah merujuk catatan yang ada di sebelah kotak dan mengisi nombor yang betul mengikut status pegawai. Contohnya, isi 1 bagi mereka yang bujang dan 2 bagi mereka sudah berkahwin. Pada bahagian 2 pula, pengakuan pegawai, pegawai juga hendaklah mengisi tarikh dan tanda tangan pada ruang yang telah disediakan. Pada bahagian 4, keterangan mengenai pelupusan harta, perkara 1 jenis harta, 2 pemilik harta dan hubungan dengan pegawai, 3 alamat harta, 4 tarikh pemilikan harta, 5 tarikh pelupusan dan 6 cara pelupusan hendaklah diisi oleh pegawai dengan merujuk maklumat yang diisi di borang lampiran B bahagian 5. Pegawai juga hendaklah menandatangani pada ruang yang telah disediakan. Setelah selesai mengisi bahagian 1, 2 dan 4, maka lampiran C hendaklah dikembalikan kepada bahagian pentadbiran dan pengurusan dalam 3 salinan bersertakan salinan kad pengenalan yang terkini untuk proses selanjutnya. Lampiran D terdiri daripada 7 bahagian, iaitu 1. Keterangan mengenai pegawai, 2. Keterangan mengenai syarikat atau perniagaan pegawai, 3. Dokumen syarikat, 4. Pengakuan pegawai, 5. Urus setia jabatan, 6. Pengesahan ketua jabatan dan 7. Keputusan pihak berkuasa tata tertib. Namun, pegawai hanya perlu mengisi maklumat pada bahagian 1 keterangan mengenai pegawai, 2. Keterangan mengenai syarikat atau perniagaan pegawai, 3. Dokumen syarikat dan 4. Pengakuan pegawai sahaja. Pada bahagian 1 keterangan mengenai pegawai, pegawai hendaklah mengisi dan melengkapkan maklumat diri mereka seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, jawatan atau grade dipegang, alamat tempat bertugas dan alamat kediaman pegawai. Untuk bahagian 2 pula, keterangan mengenai syarikat atau perniagaan pegawai, pegawai hendaklah mengisi maklumat syarikat atau perniagaan yang dimiliki. Untuk memperoleh maklumat mengenai syarikat atau perniagaan yang dimiliki, pegawai hendaklah merujuk dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Seterusnya, pegawai hendaklah mengisi nama ahli keluarga yang terlibat dalam syarikat atau perniagaan pegawai. Bagi mengisi maklumat mengenai hubungan dan jawatan dalam syarikat, pegawai hendaklah merujuk catatan yang disediakan di bawah bagi melengkapkan maklumat tersebut. Contohnya, bagi mengisi maklumat di bahagian hubungan, sila isi 1 jika ahli keluarga yang terlibat ialah isteri pegawai, manakala isi 2 jika ahli keluarga yang terlibat ialah suami pegawai. Bagi jawatan dalam syarikat, sila pilih nombor yang betul untuk melengkapkan maklumat tersebut. Pada bahagian 3 dokumen syarikat, pegawai hendaklah melampirkan dokumen yang dikehendaki. Untuk bahagian 4 pengakuan pegawai, pegawai hendaklah memberi pengakuan dengan menandatangani di ruang yang telah disediakan dan isi tarikh. Setelah selesai mengisi bahagian 1, 2, 3 dan 4, maka lampiran D hendaklah dikembalikan kepada pihak bahagian pentadbiran dan pengurusan dalam 3 salinan bersertakan salinan kad pengenalan yang terkini untuk proses selanjutnya.